Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal hadi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan anugerah demi anugerah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat demi nikmat yang kita terima daripada Allah, kita dapat menjadi hamba Allah yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bukan semakin kita menerima nikmat demi nikmat daripada Allah, lalu kita menggunakan nikmat itu untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keingkaran itu kadang-kala kita sendiri tidak sedar yang kita telah pun ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Keingkaran itu kadang-kala ia berlaku daripada sudut batiniah, yang kita sendiri tidak sedar bahawa kita telah mula ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bahawasanya Iblis dulu dia juga sujud dengan Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun. Iblis juga bertahmid dan bertasbih. Tetapi ada satu sifat di dalam dirinya, iaitu aba wastakbara, iaitu dengan sifat kesombongan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan dia menidakkan akan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalam daripada Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari menyatakan, aku heran seseorang melaksanakan satu kewajipan tetapi dalam satu masa ia meninggalkan satu kewajipan yang lain. Seseorang itu melaksanakan satu kewajipan tetapi dalam satu masa ia meninggalkan satu kewajipan yang lain. Salat itu wajib atas kita, tetapi menghilangkan kibir itu juga wajib atas kita. Salat itu wajib atas kita, tapi menghilangkan rasa hasad dan dengki itu juga wajib atas diri kita. Salat itu wajib atas kita, tetapi menghilangkan rasa mulia itu dalam diri adalah wajib atas diri kita. Sebab itu kadang-kala kita rasa telah menyelesaikan banyak perkara yang wajib, tetapi apabila kita melihat secara detail, banyak lagi perkara yang wajib belum kita laksanakan. Perintah-perintah Allah yang belum kita laksanakan, kerana adanya hablum minallah dan adanya hablum minan nas. Tuntutan perintah yang berhubung kait dengan Allah dan tuntutan perintah yang berhubung kait dengan manusia.
Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini tuan-tuan, saya ingin membacakan kitab Nasaihul Ibad, iaitu pada nasihat yang pertama apa yang disebutkan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haslatani la syai'a afdala minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Ada dua perkara yang tidak satu pun mampu melebihi keutamaan, yakni beriman kepada Allah dan sangat bermanfaat bagi umat Islam. Dua perkara inilah tidak ada perkara yang melebihi dua perkara ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan tahqiq, beriman dengan benar. Lalu kita bertanya kepada diri kita, dan kita kena tahu apakah aku ini benar-benar beriman kepada Allah. Terlebih dahulu kita kena tahu apa itu iman. Al-iman iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan. Iman ialah iqrar dengan lidah, iaitu mengucapkan dua kalimah syahadah, wa tasdiqu bil qalbi, dan membenarkan dengan hati, wa amalu bil arkani, dan beramal dengan sekalian anggotanya. Kita rasa perkara ini perkara yang tidak ada apa-apa pun, dan kita sendiri tak nak ambil tahu tentang keimanan ini. Kita rasa kita telah mengucap dua kalimah syahadah, kita telah selesai. Saya bawa diri saya dan tuan-tuan pada malam ini satu perkara. Saya dan tuan-tuan belajar tentang sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu daripada sifat yang wajib, iaitu sifat baqa. Dan kita semua tahu yang mana Allah wajib bersifat dengan sifat baqa itu. Dan tak ada siapa, saya rasa, di dalam masjid ini yang menafikan Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat dengan sifat baqa. Bertahun kita mengaji, tuan-tuan, dengan sifat baqa ini. Persoalannya, apakah kita telah mentasdikkan sifat baqa ini? Apakah kita telah mentahqiqkan sifat baqa ini? Maksudnya, kalau kita lihat di dalam kitab Tauhid, dalam Bidayatul Hidayah, dalam Aqidatun Najin, dalam Darus Samin, ada menjelaskan kepada kita apa itu iman yang tahqiq, iaitu iman yang jazam. Seseorang yang mempunyai iman yang jazam, lalu terkeluar daripadanya empat perkara. Yang pertama, jahil. Sama ada jahil itu jahil basit ataupun jahil murakkab. Kedua, keluar dalam dirinya syak, ragu dengan Allah dan ragu dengan perkara yang wajib ditasdikkan. Zan, banyak sidiknya dan sikit ragunya. Waham, banyak ragunya dan sedikit yakinnya. Jika ada salah satu dari empat perkara ini, maka kita tidak diisytiharkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang mukmin, kerana kita ini tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita belajar Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan baqa, dan mustahil Allah itu bersifat dengan sifat fana.
Bermakna yang kekal hanya Allah, selain Allah itu adalah binasa. Lalu saya bertanya dengan diri saya dan tuan-tuan, saya dan tuan-tuan lebih yakin dan lebih percaya kepada yang kekal ataupun lebih yakin dan lebih percaya kepada yang binasa? Saya jawab dengan diri saya dan tuan-tuan jawab dalam diri tuan-tuan. Kerana Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati hamba-hambanya. Selama kita hidup sehingga saat ini, kita lebih yakin kepada yang baqa atau kita lebih yakin kepada yang binasa? Kita pegang yang baqa adalah Allah, yang binasa itu selain Allah adalah fana dan binasa. Bermakna makhluk binasa, bermakna harta binasa, bermakna alam ini binasa, bermakna pangkat itu binasa, bermakna kemuliaan di sisi manusia itu binasa. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita hidup sehingga hari ini, yang kita risaukan yang maha kekal ataupun yang binasa? Tuan-tuan, jika kita tidak membenarkan akan sifat ini, bermakna kita tidak tasdik dengan Allah yang bersifat dengan sifat baqa. Selama kita hidup, kita lebih percaya dengan yang binasa atau kita lebih percaya kepada yang baqa? Selama masa kita hidup, kita lebih yakin kepada dunia ataupun kita lebih yakin kepada pencipta dunia? Saya bawa diri saya dan tuan-tuan. Jika dalam hidup kita kurang Allah, Allah telah mula hilang di dalam diri kita, apakah kita rasa gelisah dan kita rasa resah? Jika harta yang ada dalam simpanan kita kurang, apakah kita rasa resah dan kita rasa gelisah? Tuan-tuan, jawatan kita hilang, apakah kita rasa resah dan kita rasa gelisah? Pangkat kita hilang, apakah kita rasa resah dan kita rasa gelisah? Kerana pangkat yang hilang itu di dalam dunia adalah berupa pangkat yang fana. Tetapi pangkat daripada yang baqa, jika hilang di dalam diri kita dan telah hilang dalam diri kita, apakah kita resah dan kita gelisah? Di mana pangkat yang daripada Allah yang maha baqa, iaitu pangkat al-mu'min, pangkat al-muttaqin. Jika pangkat itu hilang dalam diri kita, resah tak tuan-tuan? Selama ini kita ragu dengan Allah, resah tak? Dan kita pernah tanya tak, yang aku telah mula ragu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita tanya tak, selama ini aku mula tidak takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketakwaan aku mula diangkat sedikit demi sedikit oleh Allah. Kita resah tak tuan-tuan? Ini pangkat kita pada sisi Allah. Tuan-tuan, harta kita dicabut, hilang dalam dunia, kita resah dan kita mengeluh tuan-tuan. Kita mengeluh, kita mengadu dengan manusia. Saya telah hilang rumah, saya telah hilang semua apa yang ada dalam rumah. Harta kita hilang tuan-tuan. Tuan-tuan, kita resah tak amal saleh kita hilang? Itulah harta yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana amal saleh kita hilang? Yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Tuan-tuan, beramal itu senang, tetapi memelihara amal itu susah. Siapa yang berani di dalam masjid ini mengatakan, Ustaz, saya daripada 1 Januari 2021 sehinggalah 31 Disember 2021, saya tak pernah kata orang dan saya tak pernah dengar keburukan orang. Tolonglah angkat tangan, saya akan cium tangan tuan-tuan, saya akan cium kaki tuan-tuan. Jika tuan-tuan boleh mengatakan dan mampu mengatakan yang saya tidak pernah kata orang dan saya tak pernah dengar keburukan orang selama 1 tahun yang lalu. Tuan-tuan, Nabi cakap dalam hadis yang sahih, jika kamu buka aib orang, kamu dengar akan aib orang, maka seluruh amal soleh kamu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kebanggaan kita kerana harta kita telah diangkat oleh Allah? Di mana kebanggaan kita kerana harta kita telah dihilangkan oleh Allah? Selama harta kita hilang pada sisi Allah, pernahkah kita ini menangis di hadapan Allah? Seperti mana kita menangis rumah kita hilang dan roboh. Kita menangis ketika rumah kita roboh, tuan-tuan. Menangis kita, aku nak duduk mana? Aku nak pergi mana? Ketika harta kita pada sisi Allah hilang, kita masih boleh ketawa di masjid-masjid. Kita boleh ketawa di market-market. Kita boleh ketawa lagi di kedai-kedai kopi. Kita boleh ketawa lagi di dalam rumah-rumah kita. Walhal harta kita telah hilang sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang kita mengatakan, aku percaya kepada yang maha baqa itu? Sebab itu ulama menyatakan kepada kita, awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Ketika kita mula mengenal Allah, bukan sekadar kita tahu, tetapi kita kena percaya apa yang kita tahu. Bukan sekadar kita tahu, kita kena membenarkan apa yang kita tahu. Iblis, tuan-tuan, dia tahu, tetapi dia tidak membenarkan apa yang dia tahu itu adalah perintah daripada Allah, kerana kesombongannya dengan hatinya yang sombong bahawa dia lebih baik daripada Sayyidina Adam kerana amalnya banyak, sembahyangnya banyak. Tuan-tuan, saya ingin bertanya pada malam ini, orang yang bergaduh di dalam masjid ini, apakah orang yang tidak salat? Orang yang bergaduh, bertelengkah di dalam masjid, berpuak-puak di dalam masjid, apakah mereka golongan yang tidak baca Al-Quran? Apakah mereka ini golongan yang tidak sujud dengan Allah? Tuan-tuan, kita nak bangga apa dengan diri kita kerana kita tidak mampu lagi mentasdikkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu setiap minggu kita diingatkan oleh Allah, innamal mu'minuna allazina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim. Ingat pada ayat yang hujung, wahum la yastakbirun. Golongan yang boleh tunduk dengan Allah, kharru sujada, bila mereka ini mendengar ayat Allah, mendengar peringatan demi peringatan, apa mereka buat?
orang yang mentasdikkan akan Allah Subhanahu wa taala, kharru sujada, mereka akan segera tunduk dengan Allah. Ya Allah, malunya aku ini ya Arhamar Rahimin. Tuan-tuan, hari-hari minta rezeki dengan Allah, minta sehat, minta itu, minta ini, tetapi dengan rezeki dan anugerah serta nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, lalu kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita tengok jalanan hidup kita, malu kita dengan Allah. Kita lawan Allah dengan nikmat yang Allah bagi, tuan-tuan. Apa yang ada pada kita bukan kita punya hakikatnya dan asalnya. Tuan-tuan, kita ada harta selama ini, siapa yang kurniakan kepada kita dan siapa yang bagi? Lalu dengan harta yang ada pada kita, kita lawan Allah. Kita sombong dengan duit yang ada pada kita, pangkat, kekayaan, ilmu yang ada pada kita, lalu kita lawan Allah. Kita rasa sombong, tuan-tuan, dengan makhluk Allah, sehingga Rasulullah mengingatkan kepada kita, haram orang yang ada dalam hatinya sombong itu untuk masuk dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tak sombong dengan harta, tapi kita mula sombong dengan ilmu yang ada pada kita. Saya tak sombong dengan harta, Ustaz, sebab saya orang miskin, tapi kita sombong dengan pangkat yang kecil yang ada pada kita. Saya tak ada pangkat, Ustaz, tapi kita sombong dengan umur tua kita, sehingga kita apabila menerima teguran daripada orang yang lebih muda daripada kita, kita menidakkan teguran itu. Kita kata, aku lebih tua daripada kamu. Nabi ingatkan kepada kita, la yadkhulul jannata, haram sekali-kali, tidak dibenarkan oleh Allah untuk masuk jannah Allah. Yang mana dalam hatinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebesar zarrah daripadanya sifat kibir. Tuan-tuan, sebesar zarrah ini besar mana, tuan-tuan? Zarrah ini besar mana? Maka kata ulama, sebutir pasir yang dipecah kepada 1000. Tuan-tuan, sebiji pasir besar mana, tuan-tuan? Lalu dipecahkan kepada 1000. Halusnya dan kecilnya kesombongan itu. Sebab itu orang yang boleh patuh dengan Allah, Allah ingatkan kepada kita setiap minggu, wahum la yastakbirun. Mereka ini golongan yang tidak sombong. Mereka ini golongan yang nak tunduk dengan Allah. Tuan-tuan, kita tak risau tentang perkara-perkara yang sepatutnya kita risaukan. Sebab itu, tuan-tuan, kadang-kala bila kita memikirkan keadaan alam ini, kita mula merasa gerun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat akan alam ini, apa yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita, kita mula rasa gerun dengan Allah. Kita rasa seolah-olah kita ingin meminta sesuatu yang tak patut kita minta, tuan-tuan. Kadang-kadang, tuan-tuan, saya duduk sorang-sorang bila melihat keadaan alam yang terlalu hampir nak dimusnahkan oleh Allah. Zaman ini, zaman orang tidak salat, tetapi sehinggakan dia menidakkan hukum salat dan menghina akan hukum salat. Zaman ini, zaman orang yang membuka aurat, sehinggakan mereka ini menidakkan dan menghinakan akan hukum membuka aurat. Zaman ini, zaman yang mana
orang Islam itu mula mengikut milah Yahudi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dan zaman inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu dah yang mana baik dan yang mana tidak baik. Kerana yang baik itu dikatakan jahat dan yang jahat itu dikatakan baik. Zaman inilah tuan-tuan. Jika kita tidak benar-benar mempertahankan akidah dan iman yang tahqiq, kita tak boleh duduk dalam golongan orang yang selamat. Inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghurabah. Orang yang membenarkan, bersungguh-sungguh mempertahankan akan iman dan Islamnya. Yang kedua, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pun mampu melebihi keutamaannya beriman dan sangat bermanfaat bagi umat Islam, iaitu golongan yang sentiasa menjaga hablum minan nas. Ketika ia berada dalam dikelilingi umat Islam, Nabi kata umat Islam selamat berada di sekelilingnya. Tuan-tuan, sekarang kita tak selamat duduk dengan orang. Kita nak cari kawan yang mana kita duduk dengan kawan kita, iman kita selamat. Dah susah cari kawan ni tuan-tuan. Kita duduk dengan dia, agama kita selamat. Dah susah nak duduk dalam golongan ini, kawan ini. Kita duduk dengan dia, kita semakin kenal dengan Allah. Perkataan-perkataannya menunjukkan kepada kebaikan, kata Ibnu Athaillah Askandariyah di dalam kitab Hikam. Nak cari golongan ini dan sahabah ini, tuan-tuan, ulama-ulama terdahulu ketika mereka ini bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala, sebahagiannya rindu mereka dengan Allah, mereka pensan tuan-tuan. Apabila ia sedar ditanya, wahai sahabahku, kenapa engkau pensan? Lalu ia mengatakan, kerana aku terlalu rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebenarnya kita ni pada sisi Allah siapa agak-agak? Bagaimana perasaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala selama ni? Banyak mana rasa kerinduan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bagi kita makan daripada kecil sampai sekarang? Betapa besarnya rasa ingin kita sangat nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat buat baik dengan kita, tuan-tuan. Berapa besarkah hajat kita untuk bertemu dengan hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat sayang dengan kita, lebih daripada kasih dan sayangnya seorang ibu. Mak kita, tuan-tuan, bila kita buat salah, dia tak terus marah kita dan tak terus pukul kita, tuan-tuan. Dia akan tegur kita, janganlah nak buat salah. Mak tak suka. Allah Subhanahu wa ta'ala sayangnya kepada kita lebih daripada sayangnya seorang ibu yang penyayang. Sehingga kan Allah janjikan kepada kita daripada lisan
Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Nabi kata apa kepada kita? Allah tidak akan menutup pintu keampunannya selagi dua perkara ini tidak sampai. Satu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebelum nyawa sampai di kerongkong, Allah tak tutup pintu taubat. Kau mintalah ampun padaku, aku akan ampunkan dosa kau. Yang kedua, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum matahari diterbitkan pada sebelah barat, Allah tangguhkan pintu keampunannya daripada ditutup. Datanglah pada Allah untuk minta ampun dengan Allah, seolah-olah jika seseorang itu berkata, dia akan berkata begini, wahai fulan bin fulan, datanglah ke pintu, ketuklah ke pintu maghfirahku, agar aku buka pintu itu untuk aku berikan keampunan kepadamu. Tuan-tuan, kenapa kita tak nak ketuk pintu-pintu ini? Tuan-tuan, apakah kita rasa kita orang yang langsung tak ada salah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita masih tak berhenti berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Sebab itu kebaikan ini sebenarnya senang untuk kita dengar, tetapi susah untuk kita amalkan. Untuk dapat jadi orang baik, untuk dapat jadi orang baik pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saya teringat kalam daripada Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Apa kata dia, tuan-tuan? Kamu tak perlu hafal Quran yang banyak. Kamu tak perlu untuk mengungkapkan, boleh melafazkan kalam Allah Al-Quran yang banyak pada mulut engkau untuk kamu digelar menjadi orang yang alim. Tetapi cukuplah jika kamu berjalan, Al-Quran itu terzahir pada tubuh-tubuhmu. Tuan-tuan, zaman ini zaman yang Nabi sebutkan, yang mana akan sampai satu zaman Al-Quran itu berada di kerongkong-kerongkong manusia. Kita cuma boleh cakap Quran, tuan-tuan, tapi kita yakin tak dengan apa yang kita cakap? Seumpama kita sebut satu ayat, sesungguhnya orang mukmin itu apabila disebutkan nama Allah, hati dia mula rasa takut. Benda tu ada tak dekat kita, tuan-tuan? Allah sebut dalam Quran macam tu, bahawasanya orang mukmin ini apabila disebut nama Allah, hatinya mula rasa takut. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat Allah, imannya makin bertambah. Tuan-tuan, zaman ini bukan zaman 50 tahun yang dulu. Tuan-tuan, apa yang berlaku sekarang? Nabi katakan, saya suka baca hadis ni. Hadis tentang gunung emas yang Nabi sebut akan timbul di Sungai Ifrat. Tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku sekarang di Sungai Ifrat? Sungai Ifrat sekarang telah kering dan telah timbulnya satu istana lama.
telah timbulnya satu istana lama dan dia semakin kering dan semakin kering. Lalu kerajaan Turki mengatakan di bawah istana lama itu adanya timbunan-timbunan emas. Kita masih leka dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah sehingga kini. Ibadat kita tidak bertambah. Takut kita dengan Allah tidak bertambah. Kita masih leka dengan permainan hidup ini yang tidak sudah-sudah. Kita masih leka dengan pengkhianatan akan dunia ini kepada kita tidak sudah-sudah. Sehinggalah umur kita sampai pada titik akhirnya. Benda ini pasti dan akan berlaku. Tuan-tuan dengarkan kenyataan Raja Saudi sekarang yang ingin menjadikan Najd Jazirah Arab itu sebagai negeri yang paling cantik, paling sosial di negeri Timur Tengah. Bermakna dia akan menandingi Euro, tuan-tuan, negeri-negeri, negara-negara barat, dan orang tak payah dah nak pergi bercuti ke negara barat. Mereka cukup bercuti di negara Timur Tengah. Bilakah perkara ini dilaksanakan? Misi mereka 2030. Tuan-tuan, saya tanya dengan tuan-tuan, 2030 berapa tahun lagi? Tuan-tuan tahu apa yang berlaku tak, tuan-tuan, di Najd? Baru-baru ini mereka panggil tuan-tuan Salman Khan dengan pesta konsert yang besar dengan melambangkan lambang-lambang iblis di belakang pentas mereka. Saya bukan nak cerita tentang pesta muzik, tapi saya nak cerita tentang zaman ini terlalu hampir dan terlalu dekat. Lalu sebahagian kita menyatakan, saya menunggu kedatangannya Al-Mahdi. Tuan-tuan, apabila Imam Al-Mahdi ini zahir, tatkala itu semua orang wajib membenarkan akan Al-Mahdi, tuan-tuan. Kalau kalam saya salah, boleh tak kita membenarkan Al-Mahdi pada saat ini? Jika zahirnya Al-Mahdi pada saat ini, boleh tak kita membenarkan apa Imam Al-Mahdi bawa jika ia zahir pada saat ini? Saya nak tanya diri saya dan saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan, kita sendiri tidak mampu menidakkan akan perkahwinan yang dibuat oleh masyarakat, yang apabila perkahwinan itu adanya perkara yang mungkar, kita masih lagi bersekongkol dan membenarkan akan pernikahan-pernikahan dan majlis perkahwinan yang adanya maksiat. Bagaimana kita boleh membenarkan akan Imam Al-Mahdi jika mana ia zahir? Saya ingin bertanya dengan diri saya dan tuan-tuan, jikalau insan yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih wujud lagi pada saat ini, lalu majlis yang kita buat ini, kita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah majlis perkahwinan yang aku buat ini redha pada pandangan engkau? Kita sendiri ada jawapannya, tuan-tuan. Jika kita berani mengatakan bahawa Rasulullah membenarkan dan meredhakan apa yang telah aku buat pada hari ini, tuan-tuan, bolehlah kita
termasuk dalam golongan yang boleh membenarkan dan berbai'ah kepada Imamul Mahdi. Tuan-tuan, syariat yang dibawa oleh Imamul Mahdi sama dengan syariat yang dibawa oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah daripada Allah, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu keseluruhannya. Bukan kita termasuk Allah, termasuk dalam golongan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kamu beriman pada setengah kitab dan kamu mengkufurkan pada setengah kitab? Tuan-tuan, beranikah kita mengatakan bahawasanya apa yang kita buat ini diredai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika tuan-tuan mengatakan Allah dan berani mengatakan bahawa apa yang kita buat itu di dalam keredaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafaddal mashkura. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup pertemuan saya dengan tuan-tuan pada malam ini pada nasihat yang pertama daripada Syekh Nawawi Al-Bantan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah rahmati kita dan Allah meredai kita. Tuan-tuan, saya minta maaf dengan tuan-tuan atas perilaku saya yang tidak baik di dalam majlis ini, atas tindakan saya yang tidak wajar dalam majlis ini. Tetapi apabila kita melihat, saya sendiri mengaku kelemahan saya, tuan-tuan, kelemahan demi kelemahan yang ada dalam diri saya sendiri, yang seharusnya kita perlu lagi belajar dan terus belajar bagaimana kita ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, apakah jalannya sekalipun. Kerana tuan-tuan, kita tak mahu besok kita berada di hadapan Allah walhal kita dalam keadaan yang muflis. Kita rasa kita hebat dan kita bagus, tetapi kita muflis pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa kita ini orang hebat dan orang bagus, tetapi pada sisi Allah kita orang yang paling dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan, saya teringat kalam Syekh saya. Kalau kita nak tahu bagaimana hubungan kita dengan Allah, kata Syekh saya, tuan-tuan, malam-malam, tatkala waktu sahur, dia kata, 2/3 malam, kita duduklah menghadap kiblat, lalu kita memanggil Allah. Jika kita tak rasa apa-apa, tuan-tuan, begitulah jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala kita mula panggil Allah, kita panggil nama Allah, kita rasa kita terlalu hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita menyukat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Allah. Tetapi saat kita mula melupakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat kalam almarhum Syekh Ramadan Al-Buti. Dia kata, cukuplah Allah mengajar kita di dalam Fatihah 2 kalimat yang tidak dipandang oleh manusia, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Maka di sini kata Syekh Ramadan Al-Buti, iyyaka na'budu, iaitu menunjukkan tentang keazaman, keteguhan seorang hamba untuk hampir dengan Allah. Tetapi ingat, azam, kesungguhan kita, keteguhan kita untuk hampir kepada Allah tidak akan mungkin berlaku jika mana kita tidak ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in. Dan jangan kita lupa tentang kalimah yang selalu kita ucap, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita rasa kita ada ilmu, kita boleh buat benda baik. Betul ke tuan-tuan? Selama ni kita ada ilmu, kita tahu semayang tahajud itu bagus. Bolehkah kita istiqamah bangun semayang tahajud, tuan-tuan? Kita rasa sebab aku tahulah aku boleh buat. Kalau tahu senang aku boleh buat. Betul ke? Betulkah kita tahu kita boleh buat? Tuan-tuan, betul ke kita ada harta, kita boleh tolong agama Allah? Jika kita ditanya, sebanyak mana harta kamu yang telah aku kurniakan kepada kamu, dan sebanyak mana pula engkau kembalikan kepada Allah dan Rasul? Atau kita gunakan untuk makan, minum, berjalan, kita tidak pulangkan balik kepada Allah. Mujurlah tuan-tuan, alhamdulillah, terima kasih ya Allah kerana ada hukumnya zakat fitrah. Ada juga masa untuk aku balikkan dan aku kembalikan hartaku itu kepadamu ya Arhamar Rahimin. Jika tidak ada hukum zakat, tidak ada hukum sedekah, nescaya kita tidak akan kembalikan harta kita kepada Allah. Masya Allah. Tuan-tuan, ingat, besok kalau kita mati tak ada bawa apa-apa pun, tuan-tuan. Tak ada satu pun. Ustaz orang tak panggil, tuan-tuan. Imam orang tak panggil, tuan-tuan. Cikgu orang tak panggil, tuan-tuan. Datuk orang tak panggil, tuan-tuan. Tan Sri orang tak panggil, tuan-tuan. Orang kan panggil nama kita. Dan kena ingat, satu masa besok kita akan diinjak-injak oleh orang yang di sekeliling kita. Selepas orang masukkan tubuh kita dalam liang lahat, orang kambus tanah kita. Lalu cakap apa? Pijak, bagi padat. Pijak lagi, pijak lagi, pijak lagi, pijak lagi. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, kenapa mandi mayat orang kata jangan gosok kuat-kuat? Saya nak tanya tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita mandi mayat, kan, kenapa janganlah gosok badan mayat kuat-kuat, jangan. Kita cakap apa tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan. Kita kata apa? Mayat sah, jangan gosok kuat-kuat, sakit. Nanti mayat sakit. Nanti mayat sakit. Tuan-tuan, masa orang pijak kita tak sakit ke tuan-tuan? Ni orang letak ni dalam liang kan. Orang pijak kita dihimpap dengan tanah. Ketika itu kita dihimpap dengan tanah, kita dibalut badan kita tak boleh buat apa-apa dah tuan-tuan. Kat sini kena ikat dan kat bawah kena ikat, tengah kena ikat. Tangan kita terus berpeluk tuan-tuan. Orang pun pijak dan terus pijak. Tuan-tuan, masa tu kita cakap, sakitnya ya Allah. Sakit. Dan tak ada siapa pun yang dengar waktu itu. Orang terus pijak, tuan-tuan, orang terus pijak kita. Dah orang pijak kita, tuan-tuan, dia tinggalkan kita seorang-seorang dalam liang lahat. Dia cakap apa?
Dah selesai, baliklah. Orang tinggal yang kita tinggal. Orang pun pergi seorang tinggalkan kita. Masa engkau hidup, masa engkau atas bumi, engkau sombong. Bila diingatkan dengan kebaikan, kau tak percaya. Bila diingat dengan kebaikan, kau lawan. Bila dia bagi tahu tentang syurga, tentang neraka, engkau engkar. Bila diberitahu tentang siksa kubur, kau tak rasa apa-apa pun. Sampai saat hari ini, itulah yang diingatkan oleh Allah dalam surah Sajadah. Betul tak tuan-tuan? Dia tanya dengan imam. Imam selalu baca setiap minggu. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na. Kan ayat ujung kita cakap apa? Farji'na ya Allah, kembalikan aku balik. Boleh tak engkau hidupkan aku balik ya Allah? Boleh tak? Bagilah aku hidup sekejap. Kita cakap dengan Allah, na'mal salihah, aku nak buat baik. Allah tanya, masa engkau hidup dulu, lepas sembahyang isyak, kau tak mampu pun nak sembahyang sunat isyak. Lepas sembahyang isyak engkau terus balik, kau nak hidup bagi buat apa? Kau sembahyang, lepas sembahyang fardu isyak engkau terus balik, kau tak nak mampu pun nak sembahyang sunat 2 rakaat sembahyang ba'da isyak, engkau tak mampu pun. Kau nak hidup buat apa lagi? Kau nak hidup buat apa lagi? Kau nak hidup buat apa lagi? Kata Allah. Kita cakap inna muqinun. Kami dah yakin ya Allah. Kami dah yakin. Jadi insya-Allah tuan-tuan tolong doakan saya dan tolong doakan kami semua dan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah dan dalam keredaan Allah. Setakat itu saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Ya, wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami semua hamba-hamba-Mu di dalam rumah-Mu ini, Ya Allah. Kami angkat 2 tangan kami, Ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kuatkan iman kami, Ya Allah. Kuatkan Islam kami, Ya Allah. Ya Allah, jika mana dosa-dosa kami pada Engkau, Ya Allah, ampunkanlah kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, setiap kesalahan kami, silap kami dengan Engkau, Ya Allah, maafkanlah kami, Ya Allah. Ya Allah, kami minta maaf, Ya Allah. Kami minta maaf, Ya Allah. Kami minta maaf, Ya Allah. Ya Allah, terima kasih, Ya Allah, kerana Engkau masih hidupkan kami. Ada sahabat kami dan keluarga kami Engkau telah matikan disebab wabak ini, Ya Allah. Kami Engkau masih beri lagi peluang untuk hidup. Dan kami tahu, Ya Allah, peluang ini Engkau berikan kepada kami supaya kami jadi orang baik, supaya kami dapat betulkan kesalahan kami dan kesilapan kami, Ya Allah, yang telah kami buat ini, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ke hadrah-Mu, keluarkan kami dan keluarga kami daripada api neraka Jahannam-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon ke hadrah-Mu, Ya Arhamar Rahimin, angkatkanlah bala ini, Ya Allah, daripada bumi ini, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, angkatkanlah segala bala yang telah Engkau turunkan di muka bumi ini, Ya Allah. Ya Allah, jika mana, Ya Allah,
balak yang kau mula turunkan sedikit demi sedikit ini, ya Allah, disebabkan kesalahan kami, disebabkan dosa kami, disebabkan keangkuhan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa angkuh kami, ya Allah. Ampunkan dosa sombong kami, ya Allah. Kasihanilah sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, cukupkanlah ya Allah balak yang telah Engkau turunkan ke atas bumi ini, ya Allah. Wabak penyakit, wabak banjir dan seterusnya, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, daripada hamba-hamba-Mu yang lemah ini, ya Allah, hamba-Mu yang banyak salah ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketika hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah pernah meminta untuk umatnya, ya Allah, supaya ya Allah diangkat balak demi balak daripada menimpa umat Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saat ini Rasulullah tidak ada di sisi kami, ya Allah. Kami sebagai umat Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami minta, ya Allah, untuk saudara-saudara kami seagama, saudara seislam kami, ya Allah, mudah-mudahan apa yang kami minta pada malam ini Engkau dengar, ya Allah. Apa yang kami mohon pada malam ini Kau mustajab, ya Allah. Walaupun kami ini hamba yang Kau marah dan Kau benci, ya Arhamar Rahimin, tetapi kami tidak ada tempat lain untuk kami meminta hanya pada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Mujibas Sa'ilin, ya Mujibas Sa'ilin, ya Mujibas Sa'ilin, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.